Baik, prosedur operasi standard SOP sempena perayaan Aidilfitri akan diumumkan tidak lama lagi atau lebih tepat minggu hadapan akan diumumkan. Tetapi jika kita lihat, tahun lepas kerajaan beri sedikit kelonggaran untuk aktiviti kunjung-mengunjung pada musim perayaan. Ia bagaimanapun terhad kepada hari raya pertama sahaja. Antara SOP lain termasuk tiada solat sunat Aidilfitri secara berjemaah di masjid. Dan ada pula yang tetapi untuk tahun ini apa yang dapat kita jangkakan pada SOP tahun ini? Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Prof, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Pertama sekali, apakah antara SOP yang dapat kita jangkakan bagi Aidilfitri tahun ini dan apakah mungkin beberapa sekatan seperti tahun lepas patut dilakukan melihat kepada situasi semasa angka jangkitan COVID-19? Saya jangkakan kita akan berhari raya seperti mana tahun lepas ya. Cumanya dalam keadaan sekarang ni jika kita bandingkan pada tahun lepas, angka kes aktif ya begitu berlipat kali ganda berbanding waktu yang sama pada tahun lepas. Pada tahun lepas kita ada sekitar 1,500 kes aktif, tapi pada tahun ni semalam mencatatkan 28,000 lebih kes aktif, yang mana kes baru lebih 3,000 dicatatkan. Dan kita juga melihat bahawa di dalam ICU kes terus meningkat mereka yang kritikal dan juga mereka yang memerlukan bantuan mesin pernafasan. Dan kita dilaporkan bahawa kebanyakan hospital di Lembah Kelang sudah mencapai 80% dan di Sulawesi Selatan dah penuh pesakit-pesakit COVID. Jadi angka-angka ini menjurus kepada keadaan ketidaktentuan ya, keadaan macam mana sebenarnya sambutan hari raya yang kita jangkakan. Tapi kita tidak boleh dapat berhari raya seperti mana biasa, masih lagi seperti tahun lepas, namun mungkin ada prosedur yang lebih ketat akan dilaksanakan. Prof, dengan kes yang meningkat, semakin meningkat setiap hari, apa antara SOP utama yang dapat kita jangkakan? Antaranya adalah tiada rentas negeri. Tapi bagaimana pula dengan aktiviti kunjung-mengunjung? Saya berpendapat untuk zon merah, aktiviti kunjung-mengunjung perlu dihadkan hanya pada daerah tertentu saja. Maksudnya perlu ada larangan rentas daerah. Ya. Tapi untuk zon hijau mungkin boleh dibenarkan ya untuk rentas daerah berkenaan. Dan ia perlu terhad pada hari raya pertama saja dan juga tidak membenarkan sebarang kebenaran untuk rumah terbuka ya. Dan saya juga berpendapat perlu dihadkan jumlah pengunjung iaitu tidak lebih daripada yang diperlukan mengikut keluasan rumah masing-masing. Prof, kalau sebelum ini kita lihat tular mengenai larangan rentas daerah tapi dinafikan Menteri Pertahanan. Tapi bagaimana Prof melihat keberkesanan larangan rentas daerah itu terutama dalam mengurangkan kes jangkitan? Sebab kita pada masa ni kita telah mendapati bahawa terdapat aktiviti-aktiviti yang berasosiasi dengan peningkatan kes ya. Setiap kali kita lihat bahawa jika ada majlis keramaian ya yang memerlukan individu itu membuka pelitup muka, makan minum bersembang, tak jaga jarak dan terus menyebabkan pelanggaran SOP, kes-kes akan meningkat dan juga mencetuskan kluster baru. Jadi kunjung-mengunjung ini bila ia berlaku dalam keadaan yang agak luas ya, melibatkan banyak daerah dan sebagainya, kita bimbang ya angka yang akan dijangkiti meningkat dan seterusnya menyebabkan kes-kes kritikal terus bertambah. Dan kita harap dalam tempoh sekarang ni kes tidak melebihi daripada 30,000. Seperti mana yang kita lihat pada PKP siri kedua dulu, PKP dikenakan apabila angka aktif tu mencapai 32,000. Kita hampir mencapai angka tersebut dan keadaan ini agak merisaukan. Prof, kita ada masa lagi tapi saya nak pergi beralih kepada isu yang bukan berbeza tapi dalam lingkungan yang sama. Kita lihat sebelum ini ada KPT, KPM juga mengarahkan membolehkan pelajar-pelajar untuk merentas daerah, merentas negeri untuk pulang berhari raya sempena Aidilfitri ini. Tapi dari segi data dan saintifik perubatannya, adakah ini meningkatkan risiko ataupun bagaimana Prof? Saya melihat anak-anak kita yang berada di asrama tu sebagai satu komuniti tersendiri. Ya. Maksudnya kalau sebelum ni mereka tu bebas dari jangkitan, sepatutnya bila dibenarkan untuk merentas daerah atau merentas negeri untuk pulang berhari raya, risiko tu secara umumnya agak rendah. Ya. Sebab mereka bukannya dalam populasi yang
terbuka. Maksudnya mereka keluar masuk pergi ke pasar malam tanpa sebarang kawalan. Bila duduk di asrama tu memang agak terkawal. Jadi saya rasa pada pandangan saya tidak ada isu. Tinggal lagi ia terpulang juga kepada pola tingkah laku yang diperhatikan pada setiap IPT ataupun sekolah. Seandainya ada keadaan-keadaan yang menimbulkan risiko mereka mungkin dijangkiti, mungkin langkah berjaga-jaga perlu diambil bagi mengelakkan sebarang tularan. Prof, apa SOP terbaik sebenarnya jika sesuatu kawasan, kita mengambil contoh institusi pengajian tinggi ataupun sekolah contohnya, jika suatu kes jangkitan berlaku di sekolah tersebut, adakah mereka yang berada dalam tu sepatutnya kuarantinkan diri di kediaman masing-masing ataupun kekal di tempat yang sama tapi tidak dibenarkan keluar, seolah-olah seperti ada PKPD di satu kawasan itu? Ia bergantung kepada faktor yang menyebabkan tularan itu berlaku. Puncanya di mana dan sejauh mana tersebar jangkitan tersebut dalam lokasi tertentu. Seandainya lokasi agak ekstensif, maksudnya melibatkan ramai individu, besar kemungkinan mereka di kawasan tersebut perlu dikuarantin dan tidak dibenarkan keluar. Tapi dalam keadaan lain, sekiranya kita dapat mengekang, maksudnya punca yang menyebabkan wabak itu dapat dikekang lebih awal, mungkin tidak memerlukan PKPD secara keseluruhan. Dan penilaian risiko itu perlu dilaksanakan, ianya berubah dari satu tempat dan juga berdasarkan pola yang telah ditentukan. Dan pada pandangan saya dari segi kawalan wabak tidak ada satu keadaan yang kita boleh selaraskan untuk semua. Dia bergantung pada keterukan ataupun sejauh mana ramai ataupun kurang mereka yang terlibat. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, mengulas mengenai SOP raya dan juga berkenaan dengan SOP jika satu kawasan itu terdapat ataupun berlakunya jangkitan COVID-19.